Bukit Tuanku, Kuala Lumpur. Di sini letaknya rumah pengasih, rumah harapan bagi mereka yang ingin berubah setelah terjebak dengan kancah dadah. Di sini juga menjadi rumah kedua bagi bekas vokalis kumpulan slam Zamani Ibrahim. Pada 29 Januari 2015, tarikh yang kekal dalam ingatan Zamani setelah dia ditangkap akibat penyalahgunaan dadah jenis morfin. Kita sering dengar bahawa aktiviti dadah ini dari segi menjual, menghisap, mengedar dan sebagainya memberi impak yang pelbagai dari segi kos dan kesan buruk kepada negara. Kebanyakan penagih dadah merupakan golongan belia di mana pada tahun lepas hampir 80% daripada penagih dadah yang dikesan berumur di antara 18 hingga 40 tahun. Sepanjang tahun 2020, seramai 45,450 orang penagih dadah telah dikesan oleh pihak berkuasa. Daripada tahun 1988 hingga tahun 2020 adalah seramai 452,495 orang, termasuk kira-kira 50,000 orang penagih tega. Di dalam hal ini, sebanyak 77% Kalau dari daripada dulu kau mereka tak ambil yang dadah, tidak penyakit hidup kau tak HIV tengok macam atau ni. AIDS, yang mana membolehkan mereka terbunuh akibat menagih dadah. Akhir kata, saya Azwar Rami ingin berpesan bahawa kita hendaklah menilai semula kaedah dan tindakan agensi kerajaan, penglibatan pihak-pihak NGO dan bekas-bekas penagih dadah. Marilah kita bersama-sama berdoa agar usaha-usaha ini diberkati Allah SWT demi kebaikan kita dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Afiq Ismail. Saya akan menerangkan mengenai stres ataupun tekanan perasaan. Tekanan perasaan dapat berpunca daripada 3 faktor utama, iaitu yang pertamanya tekanan daripada beberapa pihak, yang kedua penyalahan penggunaan dadah, yang ketiga kehilangan orang tersayang. Jadi daripada video di atas sendiri kita dapat lihat tekanan daripada beberapa pihak memberi kesan yang negatif kepada seseorang individu. Jadi seterusnya, simptom-simptom orang yang mengalami depresi ataupun tekanan perasaan. Yang pertamanya adalah hilang selera makan, insomnia, tidak suka bergaul dengan orang. Yang keempat adalah cuba mengasingkan diri daripada orang lain. Cara untuk merawat ataupun menegati orang-orang yang menghadapi stres ataupun depresi adalah dengan cara memberi nasihat kepada mereka, cuba berkawan rapat dan memahami masalah mereka, dan seterusnya membawa mereka berjumpa dengan kaunselor. Yang ketiga adalah yang paling penting adalah mendekatkan diri kepada Maha Pencipta. Kerana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat ke-5 dan ke-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di mana maksudnya, oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbansha binti Azhar. Saya akan membentangkan isu samsil jalanan. Gejala samsil jalanan ini kebanyakannya hanya berlaku di Malaysia. Merujuk ahli akademik, isu ini menular disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu seperti yang dapat kita lihat, majoriti rakyat Malaysia menggunakan motosikal dalam rutin harian mereka untuk ke kelas dan kerja sebagainya. Tidak seperti di negara lain yang kebanyakannya menggunakan pengangkutan awam untuk bergerak. Faktor ini merupakan salah satu sebab isu samsil jalanan semakin meningkat. Seterusnya, gejala samsil jalanan terbahagikan kepada 3 aspek. Yang pertama, dari segi keselamatan orang awam. Apabila isu samsil jalanan atau mat rempit semakin meningkat, orang awam merasa kurang selamat untuk menggunakan jalan raya. Hal ini kerana mereka yang terlibat dengan rempit selalu membawa motosikal dengan laju dan aksi yang berbahaya. Seperti yang dapat kita lihat dalam video berikut. Seorang penunggang motosikal merempuh seorang pejalan kaki dalam usahanya untuk meloloskan diri. Kegiatan rempit bukan sahaja membahayakan si pelaku, malah turut membabitkan nyawa orang awam. Yang kedua, pandangan negatif oleh masyarakat. Mereka yang terlibat dengan kegiatan rempit atau samsil jalanan akan dipandang rendah oleh masyarakat kerana sering dikaitkan dengan kegiatan penyalahgunaan dadah. Waktu sama, seorang daripada 12 individu yang ditahan didapati positif dadah jenis metamfetamin. Secara tidak langsung, hal ini akan bertambah teruk sekiranya mereka menjadi buruan polis. Selain itu, pengaruh media massa. Yang paling banyak adalah filem.
Kita sendiri dapat lihat bagaimana perkembangan industri filem di Malaysia yang tidak segan-silu mempamerkan dan menyiarkan rancangan-rancangan berunsurkan keganasan untuk tontonan masyarakat. Pihak bertanggungjawab sepatutnya meletakkan had umur untuk filem-filem yang mengandungi unsur keganasan supaya remaja tidak terlampau terdedah dengan kegiatan yang tidak berfaedah seperti rempit dan sebagainya. Yang keempat, desakan hidup. Tidak dinafikan bahawa kesempitan wang boleh menyebabkan seseorang bertindak di luar jangkaan. Mereka yang terlibat dengan kegiatan lumba haram kebanyakannya hanya mencari jalan pintas untuk mendapatkan wang. Nilai pertaruhan dipercayai hampir RM10,000. Walau bagaimanapun, kegiatan mereka berjaya dikesan dan Apa yang dapat saya katakan di sini adalah niat tidak menghadalkan cara. Sekiranya seseorang berdepan dengan masalah kewangan, dia perlu lebih bertanggungjawab dengan keputusan dan tindakan yang diambil. Itu sahaja pembentangan dari saya. Kes seks luar nikah di Malaysia adalah sangat tinggi. Berikut adalah temu ramah terhadap individu yang pernah terlanjur. Dan suka antara satu sama lain. Kami rapat dan sangat terbuka dengan semua. Kami ada juga buat hubungan seks dan dapat tahu pasangan saya ini dah mengandung. Antara kesan seks luar nikah adalah pengguguran bayi. Berikut adalah cara pengguguran bayi dilakukan secara haram. Makan ubat, lepas tu tunggu 6 jam makan ubat dan buat bleeding, pasang air, pergi bus dan kasih keluar. Ini kena warded lah. Ni hari dengan 2 hari. 2 hari juga. Yeah, it's dangerous to do. Then we give you medicine and all that safer lah. Dia sendiri keluar lah. Bila bagi bius, dia sendiri keluar. Selain itu, seks luar nikah juga adalah punca mendapat HIV. Kebelakangan 5 tahun kemudian kebelakangan ni kita dapati melalui sexual contact, ya, yang seks rambang, termasuklah sex workers, termasuk man to man, man sex man, dan juga transgender dan sebagainya. Cara mencegah adalah dengan memberi kesedaran awal kepada Dan kanak-kanak. bila mereka tahu bahawa ini boleh, ini tak boleh, inilah apa yang kita nak ajar pada mereka. Child must know where is that is no, dan kita mestilah sampaikan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video memaparkan tindakan gangsterisme yang dilakukan oleh dua kumpulan di sebuah perumahan di sekitar Lembah Kelang yang melibatkan dua buah kumpulan dan juga bersifat perkauman. Perkara ini dimulakan apabila seorang lelaki berbangsa India telah menyerang seorang lelaki Melayu dalam keadaan mabuk. Kedua-dua lelaki tersebut bertindak memanggil rakan-rakan mereka dan menyebabkan pergaduhan besar di kawasan perumahan tersebut. Setelah berlaku perkara ini, kita dapat lihat bahawa warga di perumahan tersebut tidak dapat hidup dalam suasana damai. Mereka hidup dalam ketakutan sesama bangsa serta takut untuk melakukan aktiviti harian setelah daripada perkara ini. Oleh yang demikian, gejala gangsterisme ini seharusnya dielakkan dengan bersifat lebih rasional dan tidak terburu-buru dan tidak juga mengikut emosi. Sekian, terima kasih.